Dia kata, ustaz, you kena black magic, you pergi berubat, you tak payah lagi datang. Maka saya pun berubat merata-rata, tuan-tuan. Ustaz tak mau tolong, ustaz balik, ustaz semua lari. Lah satu ustaz cakap dekat saya, nama ustaz tu Ismail Kamus, Datuk. Saya pergi jumpa dia 2 kali, dia telefon saya pergi jumpa dia. Dia masa tu pejabat dia di Kampung Baru. Kemudian dia pindah ke Gombak. Masa di Gombak tu dia cakap, Kazim, entah berubatlah, dia renta sendiri. Pergilah berubat. Sejak tu tuan-tuan saya tahu dah, tak apa. Saya cari Tok Guru, saya cari ustaz sampai ke Kulim, sampai ke Bagan Datuk, belajar perubatan. Rupa-rupanya tuan-tuan senang aja berubat. Bila saya pakai jubah, saya pergi keluar pintu, driver saya tunggu dekat pagar. Kenapa saya rebah di pintu? Saya tak boleh melangkah pun. Lembek tu dia pun masuk, angkat. Rupa-rupanya tuan-tuan, Tuhan nak bagi saya belajar perubatan. Dia kata, Kazim, orang tak nak bagi kamu mengajar, sebab tu kamu sakit. Habis tu apa ubat dia? Ubat dia ialah jangan sebut nak pergi mengajar, sebut main bola. Sebab jin ini tugas dia, kalau Ustaz Kazim pergi mengajar, kau bagi dia sakit. Jadi driver saya pun bunyi loceng, tintang, Assalamualaikum Ustaz, jom main bola, jom. Padahal pakai jubah, relax buat kitab tuan-tuan. Balik mengajar bagian Serai Taiping pukul 2 pagi 1 pagi elok tuan-tuan. Jin ni makhluk bodoh. Yang tuan-tuan takut dengan dia buat siapa? Sebab tu orang tua-tua dulu, dia ambil jagung, dia rebus. Jin yang kacau dia ikut jin tu, bawa jin ikut belakang rumah, dia tanam depan jin hantu raya tu. Selagi jagung ni tak tumbuh, kau jangan balik ke rumah dia, faham? Dia tunggu jagung tu tumbuh. Bila nak tumbuh, kawan dah dia rebus. Malaikat kalau ada orang buat jahat, dia korek yang rebus, dia berbuat betul macam tu. Hidup balik sama Allah tu. Saya belajar perubatan tuan-tuan, dan banyak benda saya rahsiakan pada orang. Dah sampai masanya aku mengajar pula benda-benda rahsia ni pada orang, supaya tak lagi menjadi rahsia. Dan tuan-tuan boleh beramal dengan apa yang saya buat. Okey, ni ambillah peluang ni, saya nak ajar pada tuan-tuan. Semua saya minta pada tuan-tuan ikhlas dan yakin, insya-Allah apa yang saya buat selama ini dapat kita amalkan bersama. Pertama, surah Toha ayat 55. Baik, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, ayat ini ialah ayat kalau tuan-tuan berhadapan dengan orang yang samsing, yang ganas, yang ajak bertumbuk, yang ajak bergaduh, yang nak buat tak elok pada tuan-tuan. Bos tuan-tuan garang, EO tuan-tuan garang, anak buah garang, bos pula takut pada anak buah. Ayat ni kalau tuan-tuan jumpa dengan orang gila, ajak bertumbuk kat lebuh raya tu, dia jalan sebab langgar belakang dia pula berlanggar belakang kita, samsing. Saya baca ayat ni. Baik, ayat ni juga saya baca pada binatang bisa, pada anjing yang menyalak, yang mengejar kita. Jadi tuan-tuan amal ayat ini, insya-Allah, untuk orang yang nak buat jahat dengan tuan-tuan, yang kasar dengan tuan-tuan. Nombor 1. Nombor 2, jadi saya nak ajar pada tuan-tuan petua bagaimana nak mengelakkan daripada terkenanya sihir yang dipanggil sebagai santau. Baik, jadi sebelum saya masuk dalam kedai tu, sebelum saya makan makanan dia tuan-tuan, saya baca 3 benda ni. Pertama, surah Al-Fatihah 7 kali. Boleh tuan-tuan. Duduk dalam kereta boleh, duduk dalam kedai dia pun boleh, sebelum makan baca dulu 7 kali Al-Fatihah. Nombor 2, surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim.
56 surah Hud, dan yang terakhir dua ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai habis. Lepas tu tuan-tuan tawakal, masuk makan. Kalau nak jadi, dia boleh meletup, kadang gelas boleh pecah, kadang pinggan boleh jatuh, kadang boleh jadi nampak apa benda yang Allah nak bagi nampak. Nampak apa ustaz? Yang saya nampak satu lembaga hitam kencing dekat laut-laut. Lepas tu saya tengok, saya kata takut, tak boleh tidur malam tu, teringat benda tu. Ada hikmah kenapa Tuhan tak bagi nampak. Okey, dan yang terakhir yang saya edarkan pada tuan-tuan, benda tu lama dah. Doa ni zikir. Jadi tak ada ayat Quran. Saya baca bila saya ada hajat. Saya nak ceramah, hujan lebat, baca dalam kereta, waktu dalam insya-Allah hujan berhenti. Saya ceramah tuan-tuan 28 tahun. Saya sakit sejak tahun 97, 21 tahun. Saya rasa saya sangat jarang ceramah dalam keadaan cuaca tak elok. Orang tanya saya, apa petua? Inilah petua dia. Kalau saya ada hajat, saya akan baca zikir ni, saya akan baca doa. Minta supaya hajat ni dimakbulkan Tuhan. Jadi sebelum tuan-tuan berhajat berdoa, baca dulu zikir ni, lepas tu baru tuan-tuan berdoa. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang sekali ya, muka surat belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baik, habis baca doa ni, baru tuan-tuan hajat baca doa. Nak operate ke, nak periksa anak ke, temu duga ke, apa benda ke. Macam saya kadang-kadang dada ni pedih juga kan, jadi ambil tapak tangan, la ilaha illallah Al-Azimul Halim, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, baca. Akak-akak yang migrain ni, ambil tapak tangan, la ilaha illallah, baca hak migrain, sakit di mana. Di ni amalan yang saya baca, saya baru bagi pada tuan-tuan 3. Kalau umur saya panjang, saya nak habiskan apa yang saya belajar daripada 2 guru saya ni sebelum saya mati. Ya, supaya saya tak simpan ilmu, walaupun dia tak ada dalam kitab, tapi itu amalan kami, amalan saya. Dan benda tu pula diambil pada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, tak salah untuk jadikan amalan saya dan amalan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada barakah.